أصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وبعد. Al-Fadil, tuan-tuan daripada urusan Masjid Negara, Ustaz Zahir dan seluruh staf, datuk-datuk, muslimin muslimat, ahli pengajian duha bagi Masjid Negara. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, banyak makan durian ke? Jadi sorak-sorak sikit lah ya. Dan Alhamdulillah, pagi ni kita raya dah habis ya. Hari ni 32 Syawal. 32 Syawal, ada lagi straight raya, tapi Alhamdulillah kita dapat mengembalikan semangat kita untuk mengaji, untuk berhimpun di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beberapa bulan yang lepas ataupun tahun lepas kita dah mula membaca sebuah kitab yang berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ya, kitab yang dikarang oleh seorang ulama daripada Syria, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Saya kalau ada yang ikut dulu, kita berhenti kat mana? Cuba tengok. Muka surat berapa je? 34. Alhamdulillah masih ada yang mencatat Jadi buku tu saya ingat ada sikit lagi kot. Saya buat 15 buah tadi, sebahagian dah boleh. Mungkin ada mahasiswa, mahasiswi, mahatua semua yang baru masuk, boleh-bolehlah buku tu ya. Kita discuss, kita diskusikan, kita sambung tuan-tuan pada muka surat yang 34. Okey. Tuan-tuan sekalian, buku ada di luar yang berhajat boleh ambil RM15. Saya ulang sedikitlah sebab ni cerita dah lama kita tak berkuliah ni. Jadi buku ni tuan-tuan dibahagikan kepada dua bahagian lah bab yang pertama, penyusun kitab ini mendatangkan, menulis mengenai dalil ya, nas yang menjadi rujukan terhadap kepentingan waktu. Jadi dia bagilah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili. Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri. Allah bersumpah dengan waktu subuh, wal fajri. Jadi itu kita dah bacalah tuan-tuan bagaimana Allah tidak akan bersumpah dengan sesuatu perkara melainkan perkara tersebut merupakan sesuatu yang berada pada kemuncak kepentingan, benda yang sangat penting. Maka itu sebahagian dalil yang dikemukakan, termasuk juga dalam buku ini pada bab yang pertama dulu dinyatakan beberapa mutiara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tuan-tuan pada muka surat yang ke-24
kita dah bincang dulu hadis yang menyebutkan ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh, ya, dua nikmat yang ramai manusia terpedaya dengannya. Ramai itu maknanya bukan sekadar orang awam yang terpedaya, orang khawas pun terpedaya dengan dua nikmat ini. Ya, ramai orang tak dapat nak kontrol jaga nikmat yang sangat besar ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nikmat yang dimaksudkan, nikmat yang dilupakan, nikmat yang tidak dihargai oleh ramai manusia, as-sihhatu wal faragh, yakni nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan masa. Jadi maknanya tuan-tuan, ada orang yang lapang, ada orang yang lebih lapang daripada kita lagi, ada orang yang lebih sihat daripada kita lagi tuan-tuan. Tetapi taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kepada hamba-Nya, maka kita bersyukur. Sekurang-kurangnya 2 jam 4 jam hari ini, sebahagian hari kita peruntukkan untuk majlis Allah, untuk majlis zikrullah, untuk majlis ilmu. Maka mudah-mudahan tertunai maksud, ya, untuk mengisi masa untuk menghargai kesihatan kita tuan-tuan. Kita isilah perkara-perkara tersebut dengan benda perkara yang menambah akaun, memberatkan saham akhirat kita, insya-Allah. Okey, kemudian juga tuan-tuan sekalian, kita dah bincang juga dulu bahawa Imam Syafi'i, Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang bersahabat dengan kumpulan ahli sufi. Perkara itu kita boleh tengok dalam muka surat yang ke-28. 28 kita sebut bagaimana Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengambil pengajaran daripada nasihat orang-orang tasawuf di zaman tersebut. Antaranya orang sufi pesan, ya, dia kata apa? Masa ibarat mata pedang. Ini kita biasa dengar, masa tuan-tuan ibarat waktu kasayf, ibarat mata pedang. Jika kamu tidak memotongnya, kalau tak isi betul-betul masa kita tuan-tuan, masa akan berlalu, masa akan memotong kita, masa akan menyusahkan kita, masa akan menjadi peguam yang akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala, yang mengatakan si fulan ini tidak reti menghargai masa, tidak mengisi masa, tidak mengisi waktu yang ada untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, itu antara perkara yang kita belajar daripada Imam Asy-Syafi'i, masa umpama mata pedang. Okey. Dan pada akhir bab yang pertama itu kita sebut contoh yang mudah tuan-tuan kita nak faham solat kita. Solat tuan-tuan dikira, dia kata apa, dihitung kualitinya ialah terletak pada hati kita, maksudnya pada khusyuk kita. Kita subuh 10 minit kita sembahyang subuh, kita sembahyang zuhur 5 minit dan sebagainya lah. Yang dikira dalam minit-minit solat itu ialah bagaimana tumpuan kita, khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusyuknya kurang, maka kuranglah kualiti solat kita. Kalau khusyuknya lebih, maka tinggilah maqam darjat solat yang kita laksanakan tuan-tuan. Macam itulah diumpamakan usia kita tuan-tuan, umur kita macam itulah. Ya, kalau umur kita ni kita ambil kira, kita budak-budak dulu, kita masuk masjid kita boleh lari. Kalau budak-budak dulu kita target pisang masuk datang masjid kan. Tu masa zaman kita budak-budak, tu remaja, dewasa, berkeluarga. Esok lepas kerja cukup umur, panjang umur, pencen. Jadi benda tu berlalu tuan-tuan. Tetapi yang hanya dikira oleh Allah Subhanahu wa taala ialah detik dan waktu yang kita manfaatkan untuk kebaikan. Itu ada markah lah, adalah poin dia, adalah pahala dia. Tapi kalau masa kita habis macam tu kan, puasa 6 pun tak sampai, tinggal ompek puasa ompek kan, 6 pun tak dapat. Contoh kan, masa berlalu. Dan kita pun tuan-tuan akan rasa nanti dah habis bulan berlalu, masa tahun berlalu tuan-tuan sekalian, pantas waktu berlalu. Maka itulah, kalau tidak kita isi tuan-tuan, kita punya program, kita punya kewajipan begitu banyak. Kalau tidak kita isi betul-betul, kalau tidak kita susun jadual kita tuan-tuan,
maka nanti kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu saya sebutlah dalam kuliah-kuliah saya sebut, kalau kita muda-muda ni masih bekerja, alasan kita sibuk, maka tak sempat kuliah. Imam pun tak kena. Saya, tuan-tuan, dah tak lagi bertugas di Puncak Alam. Saya dah balik ke Seremban dah. Balik ke pondok saya lah. Jaga pondok saya, terlibat dengan program-program kuliah dakwah di Seremban lah banyaknya. Ada lagi orang Puncak Alam call WhatsApp, "Ustaz nak cop borang." Doktor di pejabat tak nak sign lah. Dia tak tahu kita dah pindah ni. Dah 6 bulan pindah. Bermaksud dia dah tak datang masjid dah tu. Kalau dia datang masjid, dia mesti tahu punya saya dah tak ada situ. Dulu masjid lama saya dekat Tampin, tuan-tuan. Saya dulu imam masjid Jamek Tugu Besar Tampin. Macam tu juga. Dah berhenti dah mengajar kat kuis, dah jadi pensyarah di kuis dah masa tu. Telefon dia, "Mam, ada mana mam? Nak cop orang lah mam." "Mam apa? Saya dah tak imam dah, jadi makmum dah." Jadi maksud mungkin dia tak sempatlah nak ke masjid, nak ke surau, tak tahu pun perubahan-perubahan yang berlaku, tuan-tuan ya. Jadi itulah pada bab yang pertama kita nak tekankan tadi, yang dikira berkualiti ialah waktu yang kita isi kerana Allah. Kalau makan apa tuan-tuan? Makan kita ceritalah bab makan. Ada dalam kitab ni bab makan ni. Berburak, membawang, ini semua proses-proses yang dalam rekod kita tu sama ada dia tak ada pahala, kosong lah, ataupun mungkin dia boleh berubah, boleh menjadi perkara yang mendatangkan dosa. Nauzubillah min zalik ya. Baik tuan-tuan, adapun pada bahagian yang kedua yang kita nak baca hari ni ya, kita menumpukan kepada contoh dan praktikal yang berlaku pada zaman-zaman silam. Maka sebaik-baik contoh itu ialah Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada pertikaian. Okey, sebaik-baik manusia ni nabi lah. Jadi sebaik-baik manusia yang mengisi masanya Nabi SAW lah. Penyusunan waktu yang berkualiti, tidak ada siapa yang boleh menandingi penyusunan Rasulullah SAW. Itu clear lah. Sebab Nabi, tuan-tuan, kita kena faham, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maknanya itu panduan wahyu yang tak silap. Nabi tak boleh buat silap. Sebab Nabi SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi tersilap, Nabi SAW akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi inilah contoh kita, bukan sekadar dalam solat kita, bukan sekadar dalam iktikaf kita, bukan sekadar dalam puasa 6 kita, Ramadan kita dan sebagainya. Tapi Nabi SAW tuan, dalam penyusunan waktu ini, baginda lah jagohnya, baginda lah orang yang sewajarnya menjadi contoh kita. Tuan-tuan, Nabi SAW dia melahirkan pula para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, sahabat yang juga memahami tujuan penciptaan manusia ini. Jadi sahabat pun mengisi waktu mengikut manhaj yang disusun oleh Nabi SAW. Jadi generasi sahabat melahirkan kelompok tabi'in dan tabi'in. Ini generasi ini tuan kita panggil generasi salaf. Orang sebut salafus salih. Salaf golongan awal yang bagus, yang baik. Salaf, bukan kadang-kadang orang kata salafi, ataupun kalau banyak guna salafi jadi ambil kamera handphone selfie, tuan-tuan bukan selfie, bukan Kalau kita kata salaf, generasi awal, cuba sebut dekat saya generasi awal, sahabat. Jadi sahabat tu yang semua ahli, semua sahabat Nabi kita kena faham ahli syurga, clear. Tu. Kemudian sahabat tabi'in. Tabi'in pun ramai. Ada Hasan Al-Basri, ada Sa'id Al-Musayyib, ada Atha bin Abi Rabah, ada Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, sahabat pun begitu ramai yang mewarisi keilmuan, akhlak, penjagaan waktu di kalangan tabi'in ni, mengambil ilmu daripada sahabat. Tabi'in pula mewariskan ilmu kepada generasi berikut yang namanya tabi'in. Okey tuan-tuan, clear? Yang itu namanya salaf. Salafus salih, 300 yang pertama hijrah. Baik. Kemudian tuan-tuan, generasi berikut itu kita panggil khalaf. Kita ni tuan salaf ke khalaf? Kita khalaf lah.
Kita generasi yang kemudian, lagi jauh kita ni. Ya, lagi jauh dari sudut waktu kita, tempoh masa kita, lagi ke belakang, lagi terkemudian. Maka kita ni generasi khalaf, kita mengikut generasi salaf. Kan? Tuan-tuan ya. Jadi itu sedikit mukaddimah, dan pada muka surat 31 sengaja saya nak usik sedikit 31 tu, biografi Imam Khalil bin Ahmad. Kata dia, ya, perenggan yang tengah tuan-tuan, yang ada kitab boleh tengok yang tengah, Imam Abu Hilal Al-Askari dalam kitab Galakan Menuntut Ilmu, dia petik kata-kata, dia memetik tuan-tuan tentang sejarah biografi manaqib, riwayat hidup Imam Khalil bin Ahmad tuan-tuan. Dia kata antara jenius, cerdik pandai. Okey, lahir tahun 100, wafat tahun 170, wafat ketika berusia 70 tahun. Apa perkataan dia tuan-tuan? Perkataan Imam Khalil ni, iaitu waktu yang paling saya benci ialah waktu makan. Oh, lain macam tuan-tuan. Dia benci waktu makan sebab memang logik lah, makan akan mengambil waktu kita yang lama, mengorbankan jadual kita. Tapi tuan-tuan, kita ceramah setengah jam, makan 1 jam. Ya, belajarnya sikit, makannya banyak. Zikirnya sikit, yang lain banyak. Tuan-tuan ya. Tapi kalau sama-sama banyak, okey. Sama-sama sikit mungkin okey, ya. Tetapi tuan-tuan, untuk ulama, mereka tidak melihat perkara itu sebagai satu yang menguntungkan mereka. Para ulama tuan-tuan, disiplin mereka yang menyebabkan mereka jadi ulama, penjagaan waktu mereka tuan-tuan yang begitu teliti, yang begitu kedekut dia dengan waktu dia, yang dia takkan bagi can orang nak ambil waktu dia. Dia tahu itu dia berkait dengan waktu itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, dia punya pemikiran mereka berbeza dengan pemikiran kita. Okey, kalau kita orang datang raya, eloklah ziarah, tapi datang raya tak balik-balik lah kan, dari pagi sampai petang. Jadi habis terlampau lama lah. Kalau kata waktu yang sesuai tu, sesuai lah. Dari sudut ziarah, pahala tu kita tak nafikan, ya tuan-tuan. Tapi dari sudut terlampau mengambil masa yang lama, itu yang ulama tak suka. Kita suka, kita buat makan kita suka, berburak kita suka kan. Tapi ulama tuan-tuan, mereka sangat detail, sangat mengambil berat tentang perkara-perkara ini. Maka insya-Allah hari ini kita nak menyambung, ya, beberapa tokoh ilmuwan Islam lagi yang berbicara tuan-tuan tentang waktu, tentang masa ini. Kalau 34 yang atas perenggan yang paling atas okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Tuan-tuan, tajuknya dia kata cerita Isam Al-Balkhi. Ini nama orang lah, nama ulama lah ni. Sebab kita senaraikan dalam kitab ni nama-nama ilmuwan Islam lah. Antaranya namanya Isam Al-Balkhi. Apa cerita dia tuan-tuan? Cerita Isam Al-Balkhi ni tuan-tuan, dia beli pen, dia beli sebatang pen dengan harga 1 dinar. Dinar ni tuan-tuan ialah wang emas. Kalau dirham, perak, kan? Tuan-tuan jadi dan tengok tuan, catatan Imam Tosh Kubra katanya, Imam Isam Al-Balkhi seorang ulama hadis. Okey, jadi mereka tuan-tuan ada kepakaran lah. Kepakaran tu dia ada pengkhususan lah tuan-tuan, pengkhususan. Dia ni pakar hadis, ini pakar fiqh, ini pakar tasawuf, ini pakar dalam usuluddin. Kepakaran tu ada masing-masing. Tetapi zaman ini, zaman Imam Isam ni tuan, zaman dulu, walaupun mereka takhasus, pakar dalam satu bidang tersebut, tetapi dalam masa yang sama mereka juga menguasai bidang-bidang yang lain lah. Bukan maksud dia tak tahu, bukan maksudnya dia pakar hadis dia tak tahu tentang tasawuf. Tak, dia tahu. Dia bukan maksud dia pakar hadis dia tak ada pula pengetahuan tentang fiqh, dia tahu. Cuma yang menonjolnya bagi seseorang tu bidang apa, itu yang dia akan sebutlah, ya, Imam Isam bidang hadis. Jelas Hari ini tuan-tuan, hari ini kalau kita kata dia pakar bidang apa, yang pakar tu pun tak berapa nak pakar.
zaman kita lah. Apatah lagi yang jenis mengaku pakar ni, lagi tak pakar kan. Saya terlibat ni dalam syariah, panel pakar syariah, PPS nama dia, Jakim. Jakim lantik saya PPS, pakar panel syariah. Tapi sebenarnya tuan tak payah pakar dah, sikit-sikit lah. Zaman kita tuan, walaupun yang level pakar belum pakar lagi, tapi zaman mereka, zaman ulama dulu, kalau disebut bidang hadis, dia memang pakar bidang hadis, dan dalam waktu yang sama dia juga menguasai bidang-bidang ilmu Islam yang lain. Jelas itu saya nak jelaskan. Baik. Okey tuan, apa cerita dia? Dia ni Imam Isam ni, pakar hadis ni tuan-tuan, dia orang mana? Balakh. Balakh ni kampung mana tuan-tuan? Balakh ni kat mana? Siapa boleh jawab? Kita belanja nanti lepas Zuhur, street raya. Makan dian kita hari ni kan. Balakh ni tuan, Iran. Dia sebelah Iran ulama-ulama Iran kita tahu banyak yang pakar hadis. Imam-imam hadis kita banyak daripada sebelah sana. Dari sudut tu mereka berjasa besar kepada kita. Kemudian tuan-tuan jangan lupa, Iran ni tuan, dia merupakan antara bumi negara yang menyebarkan, mengembangkan mazhab Syafi'i. Jangan lupa Iran ni, sejarah Iran tuan-tuan, perkembangan mazhab Syafi'i menjadi matang dan laju cepat dia punya perkembangan dia. Pecahan hukum dia agak ke depan tuan-tuan, catatan dia tepat. Itu jasa ulama-ulama Khurasan, ulama-ulama Iran. Dari sudut itulah, tapi kita faham dari sudut politiknya, setelah ada kerajaan yang merintah yang memartabatkan mazhab Syiah, maka Syiah lah naik. Jatuhlah mazhab Syafi'i ni, jatuhlah mazhab Sunni ni. Tu biasalah mana-mana kerajaan, siapa yang memerintah. Kalau saya jadi PM tepi pun tuan-tuan, saya akan ikutlah mazhab Syafi'i, saya akan buatlah mazhab yang ada tu. So itu memang mana-mana normal lah, siapa yang memerintah maka dia akan ikut mazhab yang sesuai bagi pandangan dia lah. Okey. Apa cerita dia tuan-tuan? Dia kata apa? Dia beli pen, sanggup Imam Isam beli pen dengan harga 1 dinar. Tu silap tu, 200.5 tu silap tu. Mungkin kalau 200.5 tu pound sterling bolehlah, tapi bukan RM. 200.5 tu tak tepat. Tuan-tuan boleh bantu saya tak? Siapa tahu nak kira dinar dulu dengan duit kita sekarang. Saya tak nak dinar Jordan ke dinar Dubai ke, tak nak. Saya nak dinar zaman Nabi dulu, zaman awal Islam dulu. Ada tak yang kerja bank negara kat sini? Nampak muka macam banyak duit ini? Pandai kira tak? Nanti saya tengah minta kawan saya kira ni, tapi tak dapat jawapan lagi. Dia ada kiraan lah maksudnya. Jadi saya kata tadi, yang 1 dinar dan dengan harga 200.5 ni tak tepat, dia lebih lagi, lebih. Okey tuan-tuan baik. Kita anggarkanlah harga pen itu, kita anggarkan tuan-tuan harga pen tu kita ambil RM700. Seumur hidup tuan dan puan ni ada tak beli pen RM700? Sengaja nak beli pen, pergi kedai, bab sini akak satu pen lah, nak pergi kelas Masjid Negara ni lepas raya baru nak start hari ni, orang ada ke tak ada ni entah kan. Nak beli berapa kak ni? Biasa pen kita RM1, RM1.5, paling mahal pun RM2.5 lah, dak buat cair. Tak, acik nak beli pen 700. Tu kojut orang kedai tuan-tuan, kaya dia, boleh cuti seminggu dia. Kita beli pen kat dia kan. Maksud saya tuan-tuan, kita jarang lah kita beli pen dengan harga yang beratus-ratus ni, jarang kecuali mungkin tuan-tuan esok jadi mentori ke, jadi MB ke, tu mungkin adalah ada pen yang special sikit yang kita sediakan untuk tanda tangan ke, tu mungkin. Tapi kalau nak ambil nota, tuan-tuan nak buat catatan, kita tak ada beli pen mahal-mahal dia, betul? Tuan-tuan, tetapi apa yang berlaku kepada Imam Isam ni tuan, beliau sanggup berbelanja besar untuk pen, sebab nun wal qalami wa ma yasqurun. Tuan-tuan, qalam wal qalam, pen tuan-tuan merupakan perkara yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Bahkan tuan-tuan pen merupakan alat untuk kita mencatat ilmu yang kita peroleh. Maka pen itu penting. Saya nak khabar kat tuan-tuan pun saya tak bawa begini tuan-tuan Pen ini tuan-tuan satu benda yang penting untuk kita mencatat sesuatu, lebih-lebih lagi ilmu. Cerita dia tengok tu tuan-tuan, ketika sedang mencatat ilmu hadis, mata penanya patah.
Jadi masa tulis ambil nota dalam kuliah, Tok Syekh dia sedang menyampaikan ilmu, patah pula pen dia, ataupun kita kata dakwat habis. Okey, maka dia pun sebut, siapa ada bawa pen lebih, saya nak beli. Berapa nak beli? Agaknya kalau pen harga berapa ringgit saja duit kita kan, tapi kata saya sanggup beli dengan harga 1 dinar. Jadi orang yang dongar tu seronok lah. Yang bawa pen lebih tuan-tuan, dia beli pen RM1, dia boleh jual RM500 ringgit, siapa tak nak jual? Maka banyaklah pen yang datang ke arah Imam Isamul Balkhi, kerana dia menawarkan harga yang tinggi, maka orang pun hantar pen untuk dibeli oleh Sayyid Imam Isamul Balkhi rahimahullahu ta'ala. Maka tuan-tuan, besar sebenarnya mesej yang ingin disampaikan dalam kisah riwayat Imam Isam Al-Balkhi. Apa tuan-tuan? Maknanya dalam sudut ilmu ni tuan-tuan, kita tak boleh berkira dari sudut kos. Tuan-tuan tak berkira datang naik kereta minyak, kalau yang jauh tol dan sebagainya, tuan-tuan tak berkira pun, tuan-tuan tak boleh claim pun. Tapi tuan-tuan ambil kira, sebab ini sebahagian yang kita harapkan sebagai pelaburan saham akhirat kita. Duit yang mengalir pada benda-benda yang kita anggap fi sabilillah. Duit kita yang mengalir untuk ilmu, untuk kitab, untuk pen, untuk tuition guru kepada anak-anak kita. Ini tuan-tuan perkara yang tidak sepatutnya kita berkira padanya. Okey, ini clear. Untuk ilmu kita tak boleh berkira. Ada modal, ada duit, mampu beli. Itu sepatutnya prinsip sebagai penuntut ilmu. Selesai. Masa adalah terlalu singkat, sedangkan ilmu yang ingin dikecapi banyak. Jadi ilmu kita ni, kita tahu 2 tuan-tuan, tapi 200 lagi kita tak tahu ni. Kita dah tahu 3, tapi ada lagi 300 yang kita tak tahu. Kita dah belajar sedikit, tapi memang hakikatnya banyak lagi perkara yang kita tidak tahu. Maka kita dalam proses belajar je, selagi ada kemampuan belajar. Faham kau belajar 4 jam ni? Tak faham Ustaz, datang je belajar tuan-tuan. Sekurang-kurang datang niat nak belajar ni, Allah dah bagi kita rahmat yang besar, alhamdulillah. Faham tak faham tu nombor 2 lah. Tapi kalau start pukul 8 tadi sampai pukul 1 lolap, memang tak faham lah tuan-tuan. Okey, selesai yang itu. Terpatutnya bagi seorang penuntut ilmu tidak mensia-siakan waktu dan masanya, tapi perlu bijak manfaatkan masa yang ada. Tak kisahlah kata Syekh di sini, kata Syekh Abdul Fattah, malam ko siang ko, ada je lapang waktu, kita ambil kesempatan. Tapi tuan-tuan, kalau kita nak tunggu lapang, kita ni memang acah-acah busy kita ni. Tak sempatlah masjid minggu ni, tak sempatlah minggu depan, tak sempatlah malam ni, macam tak sompek je. Dia sompek benda lain kan. Ini masalah lah. Jadi kita jangan dalam prinsip belajar ni, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, kita tak bolehlah manjakan sangat diri kita. Nak betul-betul lapang baru pergi, tak boleh. Kita kena lapangkan waktu kita, kosongkan sikit waktu program-program lain supaya kita boleh hadir, dapat fokus mengambil ruang dan peluang mengaji dan belajar. Baik. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, mengambil kesempatan bila bertemu dengan guru dan mengambil ilmu mereka. Tuan-tuan, tidak semua perkara yang berlalu dapat dikejar. Sebab kadang-kadang kita tegur tuan-tuan, orang ni dia suka jual nama. Saya murid kepada Syekh Habib Ali Zainal Abidin. Nama tu dah besar dah bagus dah nama tu. Saya ni murid kanan Al-Allamah Habib Umar bin Hafiz. Nama tu lagi hebat, antara top 10 ranking ulama dunia. Saya ni murid kanan Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Nama tu dah okey dah. Betul kau murid kanan? Betul kau ikut kelas? Ada ke? Kadang-kadang tuan-tuan jual nama. Jual nama bukti apa bukti? Hantarlah gambar dia yang selfie tu. Ini bukti. Gambar raya, street raya ada gambar dengan mufti. Murid mufti lah ada gambar. Tuan-tuan nampak tak?
Jadi perkara tuan-tuan, ataupun tuan-tuan dapat cucu, abang-abang dapat anak, biasa sunnah kita tahulah, bawa lah anak tu pergi jumpa syekh, jumpa ustaz, jumpa imam. Untuk apa? Tahnik kan? Tahnik lah, itu satu sunnah yang mulia. Tapi jangan tahnik je. Tahnik tu satu sunnah lah, tapi sunnah yang lebih besar lagi apa? Belajar ni sunnah yang besar. Apa tuan-tuan? Mengaji ni satu sunnah yang besar, memberikan kita kefahaman. Maka jangan kita jumpa orang alim itu sekadar nak tahnik cucu kita. Jangan kita harap dengan tuan imam itu sekadar datang membaca tahlil di rumah kita. Jangan kita harap kat Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa tu sekadar kita nak ambil gambar dengan dia. Tak. Yang lebih besar lagi ialah menghadiri pengajiannya, mengambil istifadah, mengambil peluang dan ruang untuk belajar dengan ulama-ulama tersebut. Itu kita kena faham. Saya tak mengatakan salah lah ambil gambar itu, tidak salah. Boleh ambil gambar kan. Tapi gambar tu nombor 8. Yang paling penting ialah kita dapat mengaji, mengambil manfaat daripada apa yang ada, ilmu-ilmu yang ada pada dada ulama-ulama kita tuan-tuan. Okey. Taib. Jadi masa ni tuan-tuan katanya kalau dah berlalu, burn lah macam tu. Tak boleh nak cover balik dah. Ya. Maka kata penyair, walastu bimudrikin ma fata minni, tuan-tuan, bilahfin wala bilaita walau anni. Dan saya tidak akan dapat mengejar apa yang berlalu. Memanglah. Dah habis-habislah waktu tu. Ya. Sama ada dengan cuba dapatkan perkara tersebut, buat macam mana pun, kejar macam mana pun tuan-tuan, ya, perkara tu tidak dapat kita kejar lagi. Walaupun kita kata alangkah baiknya, walau alangkah, kalaulah saya dulu masa muda-muda saya belajar macam ni, kalaulah masa mak hantar sekolah agama saya tak lari keluar, kalaulah dulu cuti-cuti saya masuk pondok. Itu kalau tu dah tak ada dah. Lau itu tuan-tuan dah tak berlaku dah. Kita sekarang punya waktu ni. Maka sebab itu memang tuan-tuan, ya, jelas. Dan sama juga dalam isu tidak berkira tentang duit ini tuan-tuan, untuk ilmu yang berlaku kepada Imam Muhammad Al-Bikandi. Siapa beliau? Beliau ialah guru kepada Imamuna Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa rahimahumallahu ta'ala. Allah merahmati kedua-dua imam ni, Al-Bukhari dan gurunya Al-Bikandi. Apa cerita tuan-tuan? Ya, cerita dia ketika mencatat hadis, pen dia patah. Maka dia pun tuan-tuan sama juga menggunakan bahasa yang hampir sama dengan Isam Balkhi tadi. Siapa ada bawa pen lebih, saya sanggup beli dengan harga 1 dinar tuan-tuan. Jadi kenapa begitu? Kerana tak sayang duit. Duit ni kita faham tuan-tuan, tak bawa ke kubur. Kita faham tuan-tuan, kita punya simpan duit ni, pen pun tak nak beli. Punya sayang duit ni tuan-tuan, buku pun tak nak beli, takut nanti rugi, duit habis. Tuan-tuan, punya sayang duit, nak simpan akaun biar penuh, betul-betul melimpah ruah untuk dialirkan kasih sayang tu kepada anak cucu dia. Foto elok tu elok, meninggalkan anak cucu kita kayu-kayu tu bagus tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dia kayu-kayu, esok kita pula miskin dalam kubur kan. Jadi maknanya apa yang kita punya ialah apa yang kita belanjakan. Ya, apa yang kita simpan tuan-tuan belum tentu kita punya. Ya, maka sebab itu sikap ulama dulu tuan-tuan apa? Tak sayang duit. Kenapa? Dia tahu nilai masa yang begitu berharga. Tuan-tuan, dia tahu bahawa nilai ilmu itu berharga sangat. Maka nanti kalau ilmu sedang berlangsung, ulama sedang meriwayatkan hadis, mufti sedang mengeluarkan fatwa, ulama tasawuf sedang memberikan kaedah bagaimana nak berzikir, beramal, tapi kita tak catat, kita tak boleh ingat, kita tak rakam. Benda tu masa tu je lah. Lepas tu tak dapat, kita tak dapat manfaat. Maka masa berlalu, sedangkan ilmu yang sedang diberikan oleh para ulama tersebut itu sangat tinggi nilainya. Maka ulama kata tak apalah, kita hidup sederhana tapi kita ada ilmu, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Tak apalah, kita taklah kaya mana, tapi alhamdulillah apa-apa keperluan tentang ilmu itu dapat kita sediakan, ya, demi persediaan kita untuk dunia akhirat. Okey tuan-tuan. Qala, okey, masuk tokoh yang ketiga. Boleh tuan-tuan?
Jadi dalam bahagian ni tuan-tuan, kita hanya membaca riwayat hidup ulama. Kita sebut perkara ni sebagai manaqib. Manaqib ni artinya sejarah hidup dia. Sejarah hidup yang paling sempurna itulah sirah Nabi SAW. Itu tak ada tandingan lah. Baca hayatus sahabah, sejarah hidup sahabat. Baca pengalaman imam-imam mazhab yang 4, tuan-tuan. Itu kita baca sejarah hidup ini memotivasikan kita. Lagi banyak kita baca, tuan, baru kita sadar rupanya kita ni tak ada apa-apa pun. Act lebih kan, gaya lebih. Tuan-tuan. Jadi sebab itu baca sejarah mereka, tuan, kita akan bersemangat dan cubalah meniru gaya mereka, ambil sikit-sikit mana yang kita mampu. InsyaAllah kita akan lebih berhati-hati dalam penjagaan waktu kita, tuan-tuan sekalian. Taib. Qala Imam Ubaid bin Ya'ish, disuap oleh adiknya ataupun kakaknya. Berapa tahun? 30 tahun. Kena suap 30 tahun. ICU ke dia ni? Tak ada tangan ke, kudung ke dia sampai kena suap 30 tahun ni? Kita baca, tuan-tuan. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala lil Imam Al-Zahabi radhiyallahu an, beliau mencatatkan biodata Imam Ubaid, Ubaid bin Ya'ish, yang merupakan guru kepada Imam Bukhari dan Muslim. Artinya ini generasi yang lebih awal daripada Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Bukhari Muslim, tuan-tuan, berjasa besar merekodkan hadis-hadis Nabi SAW, kitab yang paling sahih selepas Quran yang disusun oleh manusia, hadis Bukhari. Segi kualiti, ulama kata Bukhari paling bagus. Ada yang memilih Sahih Muslim paling bagus. Itu tak apa, teknikal lah. Kita yang tak ahli ni, tuan, kita follow je, tak apa, tak ada masalah. Ulama dia dah buat ranking lah. Kebanyakan majoriti kata Sahih Bukhari. Tapi ada kata Sahih Muslim lagi ngam, susunan dia lagi mesra, lagi mudah. Itu penilaian para ulama. Tapi semua itu merupakan sumber hukum dalam bidang hadis, tuan-tuan. Kalaulah kita memuji Imam Bukhari, Imam Muslim, tuan-tuan, maka guru mereka ni lagi mulia lah, lagi hebat. Imam siapa tadi? Ubaid ni guru mereka. Imam Bikandi tadi guru Imam Bukhari, tuan-tuan. Maka guru kita ni lebih hebat daripada kita. Macam saya lah, tuan-tuan, kan. Saya, rezeki saya dapatlah belajar sampailah PhD. Guru saya dulu sekolah rendah tak ada belajar sampai ke universiti pun, maktab perguruan lah. Tak adalah degree pun, adalah sijil perguruan ke, adalah, tapi tetap maqam saya tak boleh lebih daripada guru saya. Dia lebih mulia daripada saya, walaupun dia tak ada degree, walaupun dia tak ada apa-apa. Tu guru yang formal di sekolah yang kerajaan. Kalau guru-guru yang mengajar kita Quran, alif bata sekalipun, mengajar kita fardu ain, guru tetap lebih mulia daripada kita, tuan-tuan. Itu satu prinsip yang kita kena faham. Walaupun murid itu mungkin dari satu sudut dia melebihi sijil ke, populariti ke, tetapi tidak akan menenggelamkan kemuliaan, kehebatan guru berbanding murid tersebut. Ini, tuan-tuan, cerita Imam Ubaid merupakan guru kepada Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, bahkan ramai ilmuwan Islam meriwayatkan hadis daripada Imam Ubaid bin Ya'ish radhiyallahu anhu. Cubalah, tuan-tuan, tengok, cuba senaraikan nama ulama hadis yang tuan-tuan pernah dengar. Paling tinggi pun kita akan kata yang Sunan Sittah lah orang sebut. Imam Bukhari, Imam Muslim, lagi apa? Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Satu lagi, cuba saya ulang balik. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, satu lagi Imam Abu Daud. Ini 6 yang orang menjadi rujukan penting utama lah. Ini baru 6. Lagi, tuan-tuan, cuba kita share sikit ulama hadis yang tuan-tuan kenal. Boleh sebut kat saya. Ulama silam. Jangan lupa yang otai lagi, yang awal lagi, Imam Malik. Imam Malik ni di kitab Muwatta tu Imam Syafi'i hafal. Murid dia Imam Syafi'i hafal ketika umur beliau berapa? 10 tahun, kan? 10 tahun dah jauh hampir, tuan-tuan, dah hafal kitab Muwatta tu. Ribuan hadis. Okey. Imam Malik jangan lupa. Dan jangan lupa, tuan-tuan, kalau sebut hadis, tokoh hadis
keempat-empat pengasas mazhab ini. Sebab mereka tak boleh bina mazhab, melainkan mereka menguasai dengan baik semua hadis Nabi SAW. Okey, jadi tadi saya dah sebut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Okey, dari 10 tokoh hadis, ulama hadis. Lagi tuan-tuan, ini 10 yang kita mungkin tahu. Kita tak sebut Imam Ad-Darimi, kita tuan-tuan tak sebut Imam Abdul Razak, kita tak sebut Imam Ibnu Abi Syaibah. Ini baru jumpa hari ini Imam Ubaid bin Ya'ish, baru jumpa pagi ini Imam Muhammad Al-Bikandi, baru jumpa hari ini Imam Isam Al-Balkhi. Ini tuan-tuan senarai tokoh-tokoh ulama hadis yang begitu ramai, yang berjasa besar tuan-tuan, berkhidmat, mewakafkan diri mereka untuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mewariskan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, kata Ammar bin Raja, ini bukan rojak buah, rojak mi ni dia. Rojak ni tuan-tuan bahasa Arab, bahasa Melayu kita apa rojak? Dalam tasawuf kita belajar ada sifat rojak, lawan dia sifat khauf. Rojak ni pengharapan kan, harap pada Allah. Ar-raja, al-khauf, takut pada Allah. Ni dua ni seimbang, kena bawa sekali. Takut pun kena ada, harap pun kena ada. Ini dalam tasawuf kita bincang benda ni, khauf dengan raja. Jadi kata Imam Ammar bin Raja radhiyallahu an, saya dengar Imam Ubaid ini, dia kata, saya tidak menggunakan tangan untuk makan, bahkan disuap oleh saudara perempuan. Jadi saya tak dapat nak terjemah saudara perempuan ni kakak ataupun adik, tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Dalam teks asal ditulis ukhti. Ukhti ni saudara perempuan lah, boleh? Jadi nak kata akak pun tak tahu, nak kata adik pun tak tahu, boleh tuan-tuan? Jadi terjemah kita senang cakap apa tadi, terjemah saudara perempuan je lah, boleh tuan-tuan? Itu yang kita terjemahkan. Sebab bahasa Arab dia akan sebut ukhti. Mana tuan-tuan dalam teks ini saya baca sikit. Aqamtu salasina sanatan ma akaltu biyadi billail kanat ukhti. Ukhti lah, ukhti ni saudari perempuan. Tapi nak kata kakak pun tak tahu, nak kata adik pun tak tahu. Sebab yang penting perempuan lah. Akan selesai tuan-tuan. Baik. Jadi 30 tahun tuan-tuan makan tak guna tangan sendiri. Kalau kita ceramah kat sekolah, kita tanya, habis macam mana ustaz? Dia makan macam mana? Oh, dia ni lah, pakai chopstick lah, tak pakai tangan. Cakap macam tu pula. Ataupun dia tak ada tangan ke, dia kudung ke? Bukan tuan-tuan, dia tak guna tangan sendiri. Sebab apa tuan? Tangannya diperuntukkan khusus untuk mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang begitu mulia. Tangan kita leko menaip WhatsApp. Tangan kita tuan-tuan leko memilih mana huruf Z ni, 3 minit mencari kan, tap dia type kan. Tangan kita leko tuan-tuan dengan perkara-perkara yang mungkin tidak menjurus kepada pengisian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita mungkin begitulah kita pun mengakui tuan-tuan kelemahan kealpaan kita. Tangan kita mungkin menunjuk kepada perkara-perkara yang tidak baik. Tangan kita tuan mungkin menulis perkara yang kurang baik, mungkin begitu. Ya, tangan kita dekat skrin tu, handphone tu memilih video-video yang tidak baik. Ini kojo tangan kita tuan-tuan. Nanti tangan kita tak boleh kena ikat esok. Dan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan esok akan bercakap. Mulut dah kena kunci, dah dibisukan tuan-tuan, tangan akan bercakap. Maka tangan Imam Ubaid bin Ya'ish ini tuan-tuan, tangan yang mulia. Kenapa mulia? Tangan itu 30 tahun waktu malam hanya diguna untuk mencatat hadis-hadis Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan. Jadi ini motivasi kepada kita. Bukan suruh kita minta WhatsApp adik kita datang. Kau datanglah sini, suap dan makan. Satu malam boleh tahan lah tuan-tuan. Bukan kata adik kita, orang rumah kita pun 2-3 malam tahan lah. Sampai seminggu muak ni kan.
Tak suap makan. Bukan suruh orang suap makan untuk kita catat, kita makanlah, suaplah makanan sendiri tuan-tuan. Tetapi sekurang-kurang tuan-tuan, tangan ini guna juga untuk tulis benda yang baik-baik. Boleh? Tulis bismillah, pahala. Tangan tuan-tuan tulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pahala tuan-tuan. Saya pernah baca dulu, selagi ada tulisan selawat itu tuan-tuan, pahala kita berpanjangan. Tak nak ke? Ya kan? Maknanya mudahlah benda tu tulis. Ustaz, tulisan buruk Ustaz, bukan nak suruh tampal kat Masjid Negara ni. Dah tulisan buruk kita tu dalam buku nota kita. Dalam kitab yang tuan-tuan boleh tu tulis selawat Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Menulis selawat. Kalau dah rajin pula tuan-tuan, kalau ada anak kita yang belajar tahfiz ni, termasuk di pondok saya di Sumban tu, dia kena tahriri. Faham? Tahriri ni maknanya hafalan itu dia kena tulis. Pagi ni dia hafal juzuk muka surat berapa? Pagi ni dia menghafal maqra' yang ketiga daripada suratul An'am, contohlah kan. Dia kena tulis satu muka surat tu, dia tulislah. Dia hafal dulu, dia tulis apa yang dia ingat. Ataupun kalau dia tak ingat pun tuan-tuan, dia salin apa yang ada dalam mushaf. Ini tuan-tuan semuanya merupakan pahala lah menulis Quran. Betul? Menulis hadis tuan-tuan, pahala. Jadi saya nasihatkan diri saya tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian tuan-tuan, tangan itu menulis perkara-perkara yang baik. Okey? Saya pun ada juga page saya lah, walaupun pengikut saya baru 3 orang ni, yang saya ada page dalam Facebook tu, saya ada page saya lah. Saya catat jugalah apa-apa sedikit ilmu-ilmu yang saya dapat tu, kadang saya share juga dalam page tu kan tuan-tuan. Tapi saya harap saya menulis tu, saya menaip hadis 1-2 hadis tu, saya menulis nama-nama ulama tu tuan-tuan, saya mengembangkan ilmu-ilmu fatwa tu tuan-tuan. Saya harap itu juga Allah hitung sebagai amal soleh kita. Tangan ya, walaupun tak boleh jadi macam Imam Ubaid bin Ya'ish 30 tahun tak makan dengan tangan dia, tapi disuap oleh adiknya, maka tuan-tuan kita tak payah 30 tahun. Cuba tuan-tuan target sehari tuan-tuan tulis satu hadis Nabi SAW yang pendek-pendek pun tuan-tuan, itu pun dah satu rahmat besar. Sebab tangan tadi telah menulis perkara yang sangat mulia. Tangan ini tuan-tuan, kita catat ilmu, ini satu benda yang besar nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab tuan-tuan kita mengisi waktu kita dengan kebaikan, mengambil nikmat tangan ini tuan-tuan, memanfaatkan nikmat tangan ini dengan kebaikan, insya-Allah. Okey, selesai tuan-tuan. Qala, okey, satu lagi cerita Imam Yahya bin Ma'in. Yang ini tuan-tuan last untuk sesi pertama. Lepas tu kita rehat 5 minit qasidah. Tuan-tuan Yahya bin Ma'in ni panjang pula cerita dia. 5 muka surat. Bacalah tuan-tuan 5 muka surat. Siapa dia tuan-tuan? Imam Yahya bin Ma'in. Cuba nama ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat satu prinsip. Sebut nama orang soleh, rahmat Allah akan turun. Macam mana tu Ustaz? Inda dhikris salihina tatanazzalur rahmat. Ketika disebut nama orang soleh, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Yahya bin Ma'in dan seumpamanya, turun rahmat Allah Ta'ala. Apa maknanya tuan? Waktu tu tak sebut nama Allah lah Ustaz, sebut nama Yahya. Macam tu kah? Bukan. Sebab tuan-tuan yang menjadi pahala itu, yang mendapat rahmat itu kerana tuan-tuan ulama ini merupakan pewaris Nabi, ya kan? Kemudian tuan-tuan ulama ni memberikan kita pencerahan. Maka kita baca pagi ni Imam Yahya bin Ma'in. Mungkin 10 kali saya akan sebut nama beliau pagi ni. Tuan-tuan pun mendengar namanya pagi ni. Maka tuan-tuan insya-Allah rahmat Allah akan turun kepada kita ketika menyebut nama-nama orang soleh. Okey, tuan-tuan, apakah kita sudah soleh? Di Masjid Negara ni, ahli pengajian, bakal pengantin, juru nikah tadi nampak Ustaz Amrul Al-As. Apakah kita telah soleh? Pelancong, kita kata tuan, saya kata kita belum soleh, tetapi kita nak jadi soleh. Betul? Kita bukan soleh, tetapi kita tuan mencintai orang soleh. Nampak? Mencintai orang soleh tuan-tuan itu satu kebaikan. Okey? Maka menyebut nama orang soleh, membaca biografi orang soleh, rahmat Allah akan turun kepada kita tuan-tuan. Kata dia,
Ya, Imam Yahya ini tuan-tuan, dia guru kepada Imam Tirmizi. Tadi Imam Tirmizi kan kita kata salah seorang tokoh besar dalam bidang hadis. Ya. Jadi tuan-tuan, apa cerita lagi? Ada catatan daripada ulama yang bernama Muhammad bin Fadl rahimahullah taala. Kata beliau, Imam Yahya bin Ma'in ketika mula-mula duduk bersama saya bertanya akan hadis ini, saya berkata, ini riwayat hadis lah tuan-tuan, diceritakan oleh Imam Muhammad bin Salamah. Imam Muhammad ni kita dah bincang dulu dah ni, ya, oleh Imam Muhammad bin Salamah. Kemudian tuan-tuan terus muka surat yang ke-11 36. Qala, ya, alangkah, dia kata apa tuan-tuan? Muhammad bin Salamah, alangkah baiknya kalau ianya merupakan daripada catatanmu. Okey. Lantas saya bangun untuk mengambil kitabku. Tuan-tuan ambil kitab lah, ya. Kemudian tuan-tuan, ia memegang bajuku kemudian berkata, sampaikanlah hadis itu sekarang kerana saya bimbang jika tidak dapat bertemu kamu lagi selepas ini. Lantas saya pun menulis hadis tersebut kepadanya. Selepas itu saya mengambil kitab catatanku dan membacakannya sekali lagi kepadanya. Tuan-tuan, ini apa cerita ni tuan? Okey, kita lanjutkan sedikit lagi, insya-Allah kita akan faham. Kisah ini ialah, ya, saya berpandangan ada baiknya untuk menyebut beberapa perkara yang berkaitan dengan beliau. Tuan-tuan, ya, dalam kitab Syiar A'lamin Nubala kata Imam Mudzahabi, Imam Yahya bin Ma'in, tuan-tuan, dia kata apa? Beliau seorang imam yang hafiz. Beliau ketua para hufaz. Tuan-tuan kena faham, disiplin ilmu hadis, yang hafal hadis itu panggil al-hafiz. Dulu. Sekurang-kurang tuan-tuan kena hafal 100,000. Itu kalau dapat title al-hafiz tu maknanya dia dah dalam kepala dia ada berapa ribu? 100,000 hadis. Baru layak pakai gelaran al-hafiz. Kita al pun kan al-habis. Dia al-hafiz 100,000. Semaklum saya, gelaran al-hafiz yang digunakan pada imam yang hafiz Quran, pada hufaz Quran itu kemudian zaman kita lah. Zaman dulu hafal Quran dia tak pakai al-hafiz. Yang pakai al-hafiz tu ialah yang hafal hadis 100,000 hadis dan lebih. Kalau saya tanya tuan-tuan, mungkin saya pernah tanya 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, mana lebih susah, hafal Quran ke lebih hafal hadis? Tuan-tuan akan jawab apa? Kalau kaum ibu, cik-cik kata hafal hadis lagi susah ustaz. Kalau jemaah lelaki, tuan-tuan kata apa? Hafal hadis dan Quran mana lebih susah hafal? Quran, hadis. Jawapan dia tuan-tuan ialah dua-dua susah hafal. Yang senang hafal lagu. Lagu senang hafal tuan-tuan, ya. Lagu ni tak payah susah-susah, sekali donga terus melokek tuan-tuan, tak keluar-keluar dia, masuk dalam kalbu betul dia, ya. Tapi kalau Quran hafal, hari hafal, dalam masjid hafal, menjelang keluar pintu tak ada, lupa balik kan. Ini tuan-tuan ujian lah. Tetapi dari sudut praktikalnya, hadis lebih susah. Sebab menghafal hadis bukan dari sudut nas matan sahaja, kena ingat perawi dia. Tu yang susah nak ingat tu. Nama tak boleh terbalik tuan-tuan, nama kena betul, susunan nama kena betul. Itu yang orang test Imam Bukhari. Orang kata Imam Bukhari ni power sangat, alim sangat. Orang yang jealous dengan dia, test ilmu dia, dia lambakkan hadis tu, dia tonggang terbalikkan hadis tu, tukar sanad ini, tukar riwayat ni tu. Panggil Imam Bukhari. Dia macam Viva lah, universiti dia ada munaqasyah, ada pakar 4-5 tok guru panggil, Imam Bukhari duduk depan ni. Kau settlekan hadis ni macam mana. Jadi Imam Bukhari semua soalan tu dia boleh jawab, walaupun hadis tu dah dirombak, dicampur aduk, diterbaraikan tuan-tuan, tapi Imam Bukhari dapat menyelesaikan tuan-tuan, ya, riwayat tersebut. Okey tuan-tuan, jadi saya nak cerita apa tadi, menghafal hadis 100,000 hadis ke atas, itu title yang diberikan kepada mereka tu al-hafiz. Bahkan Imam Yahya ini dia kata Sayyidul Hufaz. Sayyidul Hufaz ni katanya apa tuan-tuan, ketua ulama hadis di zaman tersebut. Ya, maknanya memang power lah, ya. Ada ulama hadis tapi ada
pengurusi panel tu. Jadi yang ketua tu lebih power lah, lebih pakar daripada yang lain kan tuan-tuan. Okey, baik. Qala, tuan-tuan, dia ketua ulama hadis di zaman tersebut, tuan-tuan. Kemudian ya, Syekh Muhaddis Abu Zakaria Yahya bin Ma'in bin Bistam, tu nama dalam IC dia. Tuan-tuan kalau cek dekat Jabatan Pendaftaran Negeri Bistami, maka namanya Yahya bin Ma'in, tuan-tuan, bin Bistam. Gelar dia Abu Zakaria, bukan orang Arab. Macam kita lah makan tempoyak, makan sambal belacan, potai ni kan, bukan Arab. Tapi tuan-tuan jangan main-main tuan. Arab sekarang dah kuat makan durian dah. Arab sekarang tuan-tuan dia pun dah hantu durian dah, macam kita lah sini. Syekh saya datang ke Seremban tu, dia siap satu tanam pokok durian. Dia kata apa? Man lam ya'kul durian asabahun nisyan. Ini mutiara kata hikmah tentang durian. Apa terjemah dia? Siapa yang tidak makan durian, dia akan ditimpa penyakit pelupa. Jadi kata Syekh tu, siapa nak kuat ingatan pada banyak makan durian, maka datanglah kencing manis, kolesterol semua akan berhimpun di sanalah. 3 serangkai tuan-tuan ya. Jadi saya nak cerita apa tadi? Nak cerita Imam Yahya ni, kita kena ingat tuan, dia ajam. Dia bangsa ni dua Allah cipta. Kalau bukan Arab namanya ajam. Ajam ni bukan Arab. Boleh? Arab ni tuan-tuan, dia ada keistimewaan dia. Ya, keistimewaan dia tuan, satu, Nabi SAW dibangkitkan di kalangan mereka Quraisy. Arab ni ada kelebihan dia lah yang tertentu. Sebab itu kita kan tuan-tuan tak boleh bonci dengan Arab ni, tak tentu arah. Arab ni tak ada ni, dah membongak ni. Biasalah kita keluar semayang, dia ekor kita. Encik tak tolong sikit. Apa? Saya punya beg duit hilang, pasport hilang, nak buat report. Encik bagi saya. Kadang Allah malam lah kan, kita pun tak tahulah sindiket ke apa. Kita pun serba salah lah jadinya, serba salah. Tuan-tuan, ada Arab yang baik. Asal Arab ni baik. Tapi tuan, Arab tuan-tuan kalau yang parah benar lah. Quran turun, Quran ayat Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Kalau Arab Badui yang duduk kampung yang corok-corok, lain handphone tak ada tuan-tuan, lagi parah dia punya akhlak dia. Kalau Arab tuan-tuan, sebagian dia masuk masjid Nabi apa buat? Kencing. Tak tahu law, tak tahu apa-apa undang-undang, suka hati dia je. Tuan-tuan, jadi maksudnya tuan-tuan, kita tak membenci Arab kerana bangsanya, tapi kita benci dengan perangainya. Sama juga prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, kita bukan membenci pelaku maksiat, tetapi kita benci kepada maksiat yang dilakukan. Jelas? Kita tak benci kepada pelaku dia. Pelaku tu hamba Allah. Dia tersilap lorong, dia tersilap memilih jalan, dia tergelincir. Kita bukan menyampah kat dia, kita menyampah dengan perbuatannya. Kalau kita menyampah dengan dia tuan-tuan, dia hamba Allah. Anytime, bila masa kita boleh jadi macam dia. Saya cerita sikit tuan-tuan. Ya, kita berhenti sikit Imam Yahya ni tuan. Kita cerita pasal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sikit. Ya. Tuan-tuan, ketika berjalan di Baghdad, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah, duduk di Baghdad lah, berjalan, nampak ada seorang mabuk. Orang mabuk ni katanya dia akan jalan tak stabil, huyung hayang dan sebagainya. Maka tuan-tuan, walaupun dia mabuk, tapi dia kenal itu tok guru dia, orang besar di Baghdad, tokoh ulama yang dicontohi. Maka dia pun berburak, bersembang dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Wahai Abdul Qadir, apakah Tuhan kita qadir? Tuan-tuan faham soalan dia? Soalan pertama, wahai Abdul Qadir, wahai Syekh, ni tengah mabuk ni. Si fulan ni tengah mabuk tuan-tuan, baru minum arak, baru tengah mabuk lah ni. Wahai Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir bersama murid-murid dia. Macam kata saya lah tuan-tuan, tuan-tuan ni murid saya lah kan. Kita berjalan pergi street Raya tadi lah. Kita berjalan, ada orang kena Ustaz Syahadat kau? Macam itulah hampir kurang. Dia sedang mabuk, tanya soalan, wahai Abdul Qadir, apakah Tuhan kita qadir? Qadir itu maknanya berkuasa lah kan. Tuhan kita berkuasa ke? Kata Imam Syekh Abdul Qadir, ya, Tuhan kita maha berkuasa. Okay, settle tuan-tuan. Tanya lagi, soalan yang kedua, wahai Abdul Qadir, apakah Tuhan kita itu maha berkuasa? Rabbuna qadir, ya Abdul Qadir, Rabbuna qadir.
Kata Syekh Abdul Qadir, ya Tuhan kita maha berkuasa. Dua, tuan-tuan. Soalan yang ketiga, tuan-tuan, ya, wahai Abdul Qadir, soalan yang sama tanya, Tuhan kita berkuasa ke? Ketika itu Syekh Abdul Qadir menangis dan dia terus sujud kepada Allah Ta'ala dan dia menjawab, ya Tuhan kita maha berkuasa. Kenapa tuan-tuan yang kali ketiga tu dia menangis? Memang tak payah nak jawab lah kan tuan-tuan. Saya nak bagi cerita ni jawapan dia. Sebab tuan-tuan, huraian kepada kisah tersebut, soalan yang pertama itu merujuk kepada maksud si petanya, uncle yang mabuk ini tadi tuan-tuan, iaitu dia kata, apakah Tuhan berkuasa mengampunkan dosaku? Dia tak tanya soalan tu detail, tapi Syekh Abdul Qadir ni faham bahasa yang digunakan itu. Maknanya dia jawab, ya, Allah itu Ghaffar, kan? Allah Qabilut Taub, Allah sentiasa membuka ruang taubatnya. Apa yang Allah tak ampunkan dosa kau? Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita pengampun, Allah akan ampunkan dosa kau, wahai pakcik. Jadi settle soalan pertama, apakah Tuhan itu berkuasa mengampunkan dosaku? Ya, Allah berkuasa mengampunkan dosa kau, taubat. Satu, ya. Soalan yang kedua itu tuan, soalan yang sama tapi maksud yang berbeza. Kata Imam Abdul Qadir, ya juga. Soalan kedua apa maksudnya? Soalan kedua ialah ketika mana pakcik mabuk ni tanya, wahai Abdul Qadir, boleh tak Tuhan jadikan aku yang mabuk ni jadi macam kau? Macam kau tu mana? Tak adalah mabuk lagi dah. Tak ada mabuk dunia, tak ada mabuk arak, tak ada mabuk apa dah. Hidup dengan ibadat saja macam Syekh Abdul Qadir Jilani lah. Hidup dengan ibadat, hidup dengan Allah Ta'ala. Setan pun cuba tipu Abdul Qadir Jilani, gagal. Berupa cahaya datang membawa ajaran sesat, ajaran baru kepada Syekh Abdul Qadir, gagal. Tak boleh nak tipu dia. Kuat ingatan dia, kuat hubungannya, istiqamah dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka soalan yang kedua tadi apa tuan? Apakah Tuhan itu mampu menjadikan aku seperti engkau? Banyak aku dah taubat, nanti aku jadi ulama besar, aku akan ada ramai murid, aku akan macam kalau orang alim ni tuan-tuan biasa orang hormat lah. Walaupun dia tak nak orang cium tangan dia, walaupun dia tak nak orang peluk dia, walaupun dia tak nak orang hantar nangka madu ko, buah cempodak kat rumah dia ko, durian sulung ko, dia bukan nak pun benda tu, tapi orang hormat. Murid-murid tu sayang kat guru, kat syekh dia, dia bagilah macam-macam bantuan, pemberian dan sebagainya. Boleh tak aku jadi macam kau? Tuan-tuan faham? Soalan dia pendek je tadi kan, Rabbuna Qadir ya Abdul Qadir. Tapi jawapan Syekh Abdul Qadir membaca firasat, membaca dengan bacaan hati tuan-tuan, dia faham maksud pakcik mabuk ni. Dia kata yang kedua tadi tu, Tuhan berkuasa tak jadikan aku jadi macam kau? Apa tak berkuasanya? Kun fayakun, boleh. Tapi tuan-tuan, kenapa berbeza ketika soalan yang ketiga? Kenapa Syekh Abdul Qadir menangis? Kerana soalan ketiga walaupun soalannya sama, tapi merujuk kepada maksud, wahai Abdul Qadir, apakah Tuhan berkuasa menjadikan engkau seperti aku? Maksudnya, engkau sekarang orang alim, orang besar, ulama yang dicontohi, tapi tukar, engkau pula jadi mabuk macam aku. Engkau jadi ahli maksiat, kau tak jadi seperti Abdul Qadir sekarang. Apakah Tuhan mampu menjadikan perkara tersebut? Sebab tu Syekh Abdul Qadir menangis. Takut tuan-tuan, takut jadi macam tu. Tapi berkuasa tak Allah? Berkuasa. Takut jadi macam tu. Sebab tu dia menangis, sujud, minta kekuatan, minta hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar apa yang disoal tadi tu tak berlaku lah kepada beliau, yang elok-elok jadi ulama contoh, ulama yang mengisi waktu dengan ketaatan dan akhirnya terpedaya dengan dirinya, terpedaya dengan sanjungan orang ramai, lupa diri. Akhirnya walaupun penampilannya ulama tapi hatinya mabuk dan gila dunia. Maka Syekh Abdul Qadir kata, ya Tuhan maha berkuasa. Apa dia buat tuan-tuan? Lepas tu dia minta murid-murid dia, kau ambil pakcik ni pergi mandikan dia, mandikan dia, cari baju, pakaikan baju baru kat pakcik ni. Murid-murid ni semua confused. Apalah syekh ni, orang mabuk dilayan buat apa? Kalau logik bahasa kita, memang kita tak nak layan orang mabuk. Tapi tuan-tuan, pada firasat, pada bacaan orang-orang alim, dia ada bacaan-bacaan yang tersendiri yang wallahu alam kita pun tak mampu memahaminya. Maka kisah ini tuan-tuan, nak cerita apa tuan-tuan? Jangan terpedaya dengan diri kita sendiri. Jangan terpedaya dengan sembahyang duha kita. Jangan kita rasa kita dah best sangat dengan kuliah duha kita. Jangan rasa kita dah bagus sangat dengan puasa 6 kita. Kita nak cuba jadi best.
Dan dengan amalan kita, insya-Allah tidak sekali-kali kita memandang rendah kepada orang yang lain, tuan-tuan. Okey, kita sambung sekejap lagi kisah Imam Yahya bin Ma'in, tuan-tuan. Kita bagi rehat 5 minit lah cukup ya. Kita start pun lambik dia kan. Kita rehat 5 minit, tuan-tuan, bagi tuan-tuan betul-betul kasih tulang sebagainya. Wallahu alam. 5 minit. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kerana menjaga masa, saya pendekkan sikit waktu rehat kita. 5 jadi 3. Ada soalan tak setakat ni nak tanya? Ada soalan tak nak tanya setakat ni? Ada? Semua okey Kalau tak tanya tu semua faham lah tu. Alhamdulillah. Dan subjek ni pun tuan, dia bukan subjek yang berat. Dia cerita kan, motivasi kan. Jadi tak apa-apa susah lah untuk kita memahami. Yang penting nak beramal di sana ya. Baik tuan-tuan, kita sambung terus. Ada setengah jam lagi lebih kurang. Nanti tuan-tuan nak sambung pula dengan Fadil Dr. Nizam ya, terus sebelah nanti. Qala tuan-tuan, kita tengok Imam Yahya bin Ma'in, Sayyidul Hufaz, ketua ulama hadis di zaman tersebut tuan-tuan ya, yang berbangsa Ajam, yang keluarganya ditawan ya, dalam peperangan, cerita dulu ya, lahir di Baghdad 158
Okey, 158 tu Imam Syafi'i dah lahir belum? Dah. Imam Syafi'i 150. Imam Abu Hanifah meninggal tahun yang sama, 150. Jadi maksudnya Imam Syafi'i, Imam Yahya ni satu batch. Lebih hampir sebayalah. Imam Syafi'i senior 8 tahun lah. Baik. Lahir di Baghdad, membesar di Baghdad, menuntut ilmu serius umur 10. Kita tuan-tuan menuntut ilmu serius berapa? 70. 70 tak boleh ambil benar lah. Tuntut ilmu serius berapa? 50. Okey. Tapi kalau 70 pun start, kalau meninggal 150, okey. Tapi mengaji 80 tahun. Nampak tak? Tapi umur kita tuan-tuan tak sampai macam tu dah kan? InsyaAllah. Yang baki ni kita manfaatkan ya dengan kebaikan. Okey. Ayah dia Ma'in, seorang penulis yang hebat kepada khalifah, kepada menteri Abdullah bin Malik. Tuan-tuan baca tu, Ma'in, ayah dia ni, ayah kepada Sayyidina Yahya tuan-tuan. Ma'in meninggalkan kepada anaknya Yahya duit lebih kurang 1 juta dirham. Saya angga-angga lah tu, angga-angga dalam 5 juta lah, kali 5, lebih kurang lah tu, tak tepat kot Jadi ayah ni tuan maknanya berduit lah, ayah yang kaya. Dia wariskan anak dia harta. Baik. Kemudian tuan apa yang berlaku? Beliau sebenarnya bukan 1 juta dirham Beliau menghabiskan semua harta tadi yang diwariskan daripada ayahanda tu. Dia buat apa tuan? Dia untuk ilmu hadis. Nampak tak? Ayah bagi 5 juta. Jadi duit tu untuk apa? Manfaatkan untuk ilmu hadis. Sampaikan tuan-tuan punya dah dia belanja sakan, shopping untuk apa tadi tu? Beli kuda, bayar tuition kat guru, jumpa syekh bagi hadiah. Kalau ada pen tadi nak beli, kitab, kertas, catatan beli, itu belanja habis ke situ. Sampaikan selipar pun tak ada, kasut pun tak sampai nak beli, duit dah habis. Kalau penilaian kita tuan, kita kata dia ni macam mana? Boros ke? Boros tak? Ini tuan-tuan, tiada boros. Istilah boros tu tidak berlaku kalau disalurkan kepada kerja-kerja agama. Istilah membazir tak ada dalam istilah agama tu. Maksudnya kalau dia berbelanja untuk agama, infak, itu bukan boros, itu bukan membazir. Dia infak harta dia untuk guru dia, itu bukan membazir. Kita kena faham tuan. Jadi dia sampai tuan-tuan belanja harta pusaka yang ayahanda dia wariskan 5 juta tu semua untuk ilmu. Nak beli kasut pun tak ada dah. Habis dibelanjakan untuk ilmu Jadi guru dia tuan-tuan ramai. Termasuk tuan-tuan guru beliau Imam Abdullah bin Mubarak. Ini dah tambah lagi koleksi ilmu kita tuan-tuan. Ini koleksi ilmu hadis. Imam Abdullah bin Mubarak, lagi Imam Sufyan bin Uyainah, lagi tuan-tuan Imam Waqi' bin Jarrah. Ramai lagi ulama-ulama Iraq, Syam, Jazirah, Mesir, Hijaz. Hijaz kat mana tuan? Hijaz sekarang ialah Saudi lah, Hijaz, Mekah, Madinah, Mesir kita tahu, tuan-tuan. Syam dekat mana Syam? Syam ini asalnya 4 buah negara: Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. Ini 4 negara ni Syam dulu. Sekarang tak ada dah pecah-pecah kan. Itu sepanjang geografi yang dilakukan oleh penjajah yang begitu licik untuk menjajah kita. Okey tuan-tuan. Okey. Jadi ini tokoh-tokoh guru beliau. Tuan-tuan ingat tak siapa Imam Waqi'? Imam Waqi' ni tuan-tuan, ini semua guru Imam Syafi'i ni. Imam Waqi' ni tuan-tuan kalau pergi Mesir, jomlah kita pergi minggu depan tuan-tuan. Beli tiket hari ni, kita pergi lah minggu depan. Saya tiap-tiap tahun pergi Mesir. Pergi hall guru saya Syekh Saleh Ja'fari. Saya pergi bulan Rejab, setiap tahun saya pergi ziarah maqam semua, pergi. Yang saya tak pergi piramid, saya tak pergilah. Sebab ada orang pergi piramid tuan-tuan, dia baca Al-Fatihah dekat piramid dah susah, terkejut Firaun kan. Jadi piramid saya tak pergi Sungai Nil pun saya tak masuk lah, tak pergilah. Pergi makan dah muntah, makan banyak mana, makan kat sungai. Pergi Putrajaya pun dah ada dia punya apa cukup lah tu kan, tak yalah sungai-sungai Nil tu.
Tapi tuan-tuan nak cerita, Imam Waqi' ini, maqam dia tuan-tuan dekat dengan kawasan maqam Imam Syafi'i. Kenapa kenal Imam Waqi'? Sebab Imam Syafi'i sebut syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya mengadu kepada guru saya Waqi', buruknya hafalan saya. Imam Syafi'i sebut nama gurunya Imam Waqi'. Jadi Imam Waqi' ini guru Imam Syafi'i, guru juga kepada Imam Yahya bin Ma'in, dan guru kepada ulama-ulama hadis yang lain tuan-tuan. Okey, qala, ramai ilmuwan dan pakar hadis terkenal berguru dengan Imam Yahya. Ini tuan-tuan senarai murid Imam Yahya. Baca oleh tu ramai tu. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad pengasas mazhab apa? Hanbali. Okey. Pengasas mazhab Hanbali Ahmad bin Hanbal. Lagi tuan-tuan, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Abu Zur'ah Ibnu Sa'id Ad-Darimi, Abu Ya'la Al-Musili. Ini tokoh-tokoh hadis yang merupakan murid kepada Imam Yahya bin Ma'in. Tuan-tuan boleh bayangkan saya kata tadi, murid tuan-tuan dengan guru, maka guru tu lebih hebat lah. Secara prinsipnya guru lebih hebat. Maka Imam Yahya ni tuan, Bukhari, Muslim, Abu Daud, semua ulama-ulama hadis tu murid dia. Katanya subhanallah lah, hebat lah. Pagi ni tuan-tuan mungkin first time dengar nama dia ni, Yahya bin Ma'in radhiyallahu an. Tuan-tuan, dia menulis sehari, tuan-tuan, dia menulis, dia kata apa tuan? Ya, 1,000,000 hadis. Sebab itu dia layak dapat kedudukan yang begitu mulia. 1,000,000 hadis tuan-tuan sekalian, cuba bayangkanlah. Sehingga catatan kata apa? Seluruh ilmu tertumpu berakhir kepada Imam Yahya. Semua ilmu hadis dalam kepala dia. Semua ilmu hadis dalam penguasaan dia. Lagi tuan-tuan, catatan lain, ada ulama kata, ya, saya telah menerima hadis daripada seorang yang tidak terbit matahari apa yang besar daripadanya. Maknanya tak ada orang yang lebih hebat daripada Imam Yahya bin Ma'in. Tuan-tuan radhiyallahu an. Lagi, apa yang kamu hairankan? Tuan-tuan kata Imam Abu Ali Al-Madini, saya tidak pernah melihat orang yang sehebatnya. Saya juga tidak pernah mendengar seorang manusia yang menulis sejak zaman dulu, zaman Nabi Adam AS sampai sekarang, yang paling rajin, banyak, tekun, korbankan waktu rehat, korbankan waktu tidur, korbankan keluarga, korbankan segala-galanya untuk hadis. Yang paling banyak menulis hadis dalam rekod catatan ialah Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, yang mencapai kepada 1,000,000 hadis dengan tangan sendiri. Kita hari ni tuan-tuan taklah susah sangat. Tak susah sangat. Kenapa tuan? Saya kata kita type, kita boleh copy paste, kita boleh delete, kita boleh, senang hari ni. Kemudahan komputer yang ada tuan-tuan memudahkan kita. Tapi malanglah kita tak manfaatkan untuk perkara-perkara itu, kita manfaatkan untuk perkara yang lain kan. Tuan-tuan tengok 1,000,000 hadis. Lagi tuan-tuan, ya, kenapa jadi banyak 1,000,000? Sebab ya, satu hadis yang ditulis dia ulang banyak kali. Ya, berapa kali tuan ulang? 50 kali. Satu hadis tulis 50 kali. 50. Tuan, jadi di sini kita sepatutnya kita rasa terpanggil lah, kita rasa insaf. Kita ni sumbangan untuk agama, apa yang kita sumbangkan untuk agama kita. Untuk bidang ilmu mungkin kita tertinggal lah, kita tak mampulah menulis. Tapi tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita menulis, mencatat untuk peribadi kita. Maka terjemahkan perkara ini dengan nota tuan-tuan. Catat apa-apa kelas pergi, ambil bawa buku nota, catat. Orang panggil dobit dalam buku yang kita beli tu, kalau ada kitab, dobit pada kitab tu. Apa yang ustaz cakap, benda-benda yang agak tuan-tuan first time dengar, catat di tepi tu. Ini namanya dobit. Esok cucu tuan-tuan akan tengok tahun 2059 nanti, cucu akan tengok, oi bagus rajin Datuk ni pergi Masjid Negara. 5 Julai, hari ni 5 ke 6 Julai orang pergi raya, dia pergi kelas. Dia cek jadual tu 30 tahun yang lepas, Atuk ni rajin mengaji. Sebenarnya Atuk pun tak faham apa tulis apa, dia tulis apa pun dia tak faham. Apa dia tu ni ustaz cakap tadi, ustaz cakap banyak pula dah tulis, entah apa dia, tak apalah, yang penting tulis. Jangan tulis mambang, sudah mambang tanah, mambang mambuk minum brandy, janganlah kan. Tuan-tuan jadi tulis 50 kali salin hadis, satu hadis. Total 1 juta. Tuan-tuan. Sehingga pengakuan, ini pengakuan murid-murid beliau, murid-murid Imam Yahya.
Antaranya tadi Imam Ahmad, mana-mana hadis yang tidak dikenali oleh Yahya bin Ma'in, maka itu bukanlah hadis. Tuan-tuan faham tak perkataan tu? Cuba fikir sikit apa maksud dia. Mana-mana hadis yang ditulis, mana-mana hadis yang tidak dikenali oleh Imam Yahya, maka itu bukan hadis. Apa maknanya tuan? Cuba bantu saya kalau ada jawapan. Ada jawapan? Kakak, abang, Hajar, Haji, Datuk, ada jawapan? Mana-mana, kata Imam Ahmad, mana-mana ya hadis yang tidak dikenali oleh guru saya ni, oleh Imam Yahya, maka itu bukan hadis. Bermaksud dia tahu semua hadis. Bermaksud dia hafal semua hadis. Tuan, bukan senang-senang jauh-jauh tu. Ini memang karamah. Ini memang kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, sahibul karamah. Tuan-tuan yang boleh mengingat. Tuan-tuan, benda ni pun kita kena faham, ni cahaya yang tak boleh melekat pada sebarang orang. Ya, buat baik ni tuan, bukan semua orang dapat. Melakukan ketaatan tuan-tuan, bukan semua orang boleh istiqamah, bukan semua orang mampu, kan? Ada apa pun tuan, ada kelemahan-kelemahan yang berlaku. Maka Imam Yahya bin Ma'in radhiyallahu an, Allah bagi dia karamah yang cukup besar. Tuan-tuan berjuang, berkhidmat dengan hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey tuan-tuan ya, yang itu, yang lebih itu tuan-tuan bacalah ya. Yang itu muka surat 38 tu maksudnya dia bagaimana dia mempertahankan sunnah-sunnah Nabi. Orang nak palsukan hadis pun tak boleh. Orang nak temberang pun gunakan hadis pun tak boleh. Orang salah faham hadis, tuan-tuan, banyak orang salah faham hadis. Ya, salah tafsir hadis, salah tafsir Quran pun banyak. Maka tak boleh, sebab adanya orang seperti Imam Yahya ini tuan, dia akan berhati-hati, dia akan sentiasa mengawal selia, memantau hadis-hadis ini daripada terseleweng, sebab semua hadis tersebut telah berada dalam kepala beliau. Okey tuan-tuan, pada muka surat yang sama, muka surat 38, saya nak baca perkataan idza katabta faqammish wa idza haddasta fafattish. Tuan-tuan itu maksudnya apa? Apabila kamu menulis, hendaklah kamu cermat. Jadi dalam penulisan tak boleh gelojoh, tak boleh silap lah dalam menulis, kena tulis elok-elok. Dalam menyalin, nanti orang cakap lain, wartawan keluar benda lain, ustaz ceramah lain, dia keluar kat masjid kan, dia cerita lain, ustaz cakap, pada ustaz cakap benda lain, dia salah catat. Kena cermat dalam menulis. Kemudian tuan-tuan, apabila kamu menyampaikan hadis, kena teliti. Nak riwayat hadis, nak sampaikan ilmu, kena teliti, pastikan benda tu sahih, pastikan maklumat yang kita sampaikan tu betul, pastikan apa yang kita nak share, yang kita nak viralkan juga mesti benda yang betul tuan-tuan. Qala, selesai tuan-tuan yang itu. Okey, yang bawah tu ingat tuan-tuan boleh bacalah. Ya, dia pergi haji. Ada insya-Allah kalangan kita yang pergi ke? Ada. Haji mabrur insya-Allah ya tuan-tuan. Okey, kemudian ketika musim haji itu, saya baca sikit yang bawah yang bawah ketika musim haji bulan Zulqa'dah, betul lah kita first flight 1 Zulqa'dah kan, dia dah hujung Zulqa'dah tu, dia dah berada di Madinah. Okey, kemudian tuan-tuan, orang dengar Imam Yahya ada di Madinah, Imam Yahya bin Ma'in sekarang berada di Madinatul Munawwarah. Seronoklah orang, syekh besar datang ni, daripada jauh datang untuk pergi ke melaksanakan ibadah haji. Transit dulu ziarah Nabi SAW, sekarang berada di bumi Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan orang dengar kehadiran, dan tuan-tuan, di Madinah lah beliau wafat. Boleh? Kalau orang wafat di Madinah tuan, tanam dekat mana? Perkuburan Baqi'. Nak tanam kat situ pun tuan-tuan, dia ada kelebihan dia. Artinya kita nak meninggal kat KL, tanam kat Baqi', tak dapat tu. Artinya yang meninggal di Baqi' ni orang musim haji pergi umrah. Ya kan? Jadi kalau itulah Allah catatkan untuk kita, alhamdulillah. Kan, bukan tanah kubur tu yang menentukan, tanah kubur ni elok ni,
kat Seremban ni. Senang anak cucu tengok, tuan-tuan, tak ya kan. Dia jauh tak jauh tu, walaupun orang tak ziarah, kalau dia baca Fatihah, baca Yasin, sampai tak? Sampai. Lebih-lebih lagi di Baqi'. Jannatul Baqi', syurga Baqi'. Yang pertama tanam dekat Baqi' tu Sayyidina Osman bin Maz'un, adik-beradik susuan Nabi SAW. Sayyidina Baqi', di Baqi' tu siapa lagi tanam kat situ? Sayyidina Abu Bakar, Umar kat mana? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sebelah maqam Nabi SAW. Khalifah yang ketiga Sayyidina Osman, Baqi'. Ummahatil Mu'minin, isteri-isteri Nabi, Baqi'. Ahlul Bait, keluarga Nabi, Baqi'. Sahabat-sahabat besar, Baqi'. Jadi Baqi' ni ada advantage lah, ada kemuliaan dia. Saya ingat tahun lepas kot, ada satu ustaz kita pergi umrah, meninggal. Meninggal di situ, di Madinah. Tapi yang saya begitu teruja, yang saya begitu suka mengambil pengajaran ialah Al-Fadhil almarhum tersebut, dia ditanam tuan-tuan dekat dengan kubur Imam Malik. Imam Malik Imam Madinah, dia tak keluar dari Madinah. Guru Imam Syafi'i tadi, tuan-tuan, bukan calon-calon orang tuan-tuan dapat ke bumi kubur kita sebelah imam-imam besar. Kita dapat tanam sebelah imam besar kampung kita pun dah besar hati kita kan, tu pun dah okey dah tu. Ini nak tanam sebelah pewaris Nabi SAW, Imam Malik, guru Imam Malik, Imam Nafi'. Ui, hebat ustaz tu. Jadi tuan, ini pilihan Allah, termasuk yang nanti kalau tuan-tuan pergi Madinah akan datang ziarah Nabi SAW, pergi Baqi' nanti bayangkan antara yang kita bagi salam, antara yang kita fatihahkan ialah Imam Malik dan Imam Yahya bin Ma'in. Ingat nama Yahya bin Ma'in. Ya Allah, saya berfatihah sekali kepada Imam Yahya dan kepada Imam Malik, seluruh keluarga Nabi, seluruh sahabat Nabi, seluruh yang dimakamkan di sini, ya Allah. Satu, fatihah untuk mereka. Yang kedua, ya Allah, saya bertawassul dengan kemegahan mereka, ya Allah, dengan kemuliaan mereka di sisimu, ya Allah. Mereka ni bukan buat kerja kecil-kecil kerja ni dah. Dah sejuta hadis ditulis Imam Malik bukan buat kerja kecil-kecil kerja tuan-tuan, berjuang untuk memertabatkan hadis sunnah, memertabatkan syariat agama. Yang situ yang dibunuh, yang gugur syahid, macam-macam orang ada di situ, orang-orang baik. Dengan keberkatan mereka, ya Allah, saya bertawassul, jadikan umrah saya ini umrah yang mabrur, jadikan haji saya haji yang mabrur. Senangkan anak-anak saya, ya Allah, di Malaysia itu mereka juga dekat sampai ke sini untuk ziarah ke makam Nabi SAW. Itu tawassul dengan keberkatan para ulama, para aulia, Ahlul Bait yang berada di situ tuan-tuan. Itu sambungan tuan-tuan. Imam Yahya bin Ma'in meninggal di Madinah. Tapi kerajaan itu masa ini, saya ingat Abbasiyah lah, dia bagus tuan-tuan. Kenapa? Sebab dia gunakan tuan-tuan, ya, golongan Bani Hashim mengeluarkan kayu katil yang digunakan untuk memandikan jasad Nabi SAW. Faham tak tuan-tuan? Jadi maknanya benda yang disembah dekat Nabi ni semuanya mulia. Bahkan tamar Nabi tu pun harga dia mahal. Ajwah tu dia ada special lah, sebab Nabi janjikan makan 7 biji hilang racun. Kita makan sampai 70, mana nak hilang jadi sikit perut lah kan. Tuan-tuan kan. Jadi maknanya apa ni disembah kat Nabi SAW, hatta ni tempat basuh, tempat mandi, kayu katil untuk mandi jenazah Nabi ni dia orang simpan. Ini baguslah, maknanya Bani Hashim, orang Madinah, orang Mekah kan kunci Kaabah. Mereka simpan lah, masing-masing ada tanggungjawab. Okey, dari sudut tu kita memang respect lah kerajaan Saudi. Dari sudut itu saya kata mereka telah menjaga dengan baik dua tanah suci ni. Dari sudut itulah. Dari sudut-sudut lain adalah yang kita komen, yang kita tak setuju. Tapi dari sudut ini, nampak tuan-tuan, mereka ni zaman Imam Yahya ni ketika meninggal di Madinah, ada dia punya kayu katil tu digunakan untuk memandikan jenazah Imam Yahya bin Ma'in. Jenazah siapa tuan? Kayu katil jenazah yang digunakan untuk memandikan Sayyiduna Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tuan-tuan, gunakan. Maknanya dia tak boleh keluarkan sewenang-wenang. Katil siapa meninggal? Ada Haji Dolah keluar. Siapa meninggal? JKKK Pondoi keluar. Tak boleh dia keluar-keluar sekati-sekati dah. Maksudnya Malaysia orang yang betul-betul layak lah dipilih. Yahya bin Ma'in, ini bukan calon-calon orang. Dia telah berkhidmat dengan
sunnah hadis-hadis Nabi SAW ni, video layak, keluarkan, pergi ambil store khusus tu yang simpan tempat katil untuk kita keranda tu untuk mandikan jenazah Nabi SAW, kita keluarkan, gunakan untuk menyucikan, memandikan jenazah Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan. Maka ketika itu orang pun sebut masa di Madinah dibakir iringi jenazah, tuan-tuan maka orang pun sebut inilah dia si fulan ini almarhum, inilah orang dia yang membersihkan hadis-hadis Nabi SAW daripada sebarang penyelewengan, inilah dia tokoh dia yang berjuang melahirkan para ulama yang ramai dalam ilmu hadis. Inilah Imam Yahya bin Ma'in radhiyallahu anhu wa arda, tuan-tuan. Okey, selesai tuan-tuan. Okey, jadi kemudian tadi cerita Imam Yahya dengan muridnya Muhammad bin Fadal. Dia cerita macam ni, tuan, saya ringkaskan macam inilah supaya tuan-tuan faham. Muhammad bin Fadal pergi rumah Imam Yahya untuk riwayat hadis. Boleh? Muhammad, murid namanya Muhammad bin Fadal, pergi rumah Imam Yahya bin Ma'in, tuan guru, saya nak datang, nak bukan ambil kuih raya dah, bukan, saya datang nak riwayat hadis. Sampai di rumah, tuan-tuan, jadi tuan guru okeylah, murid dah sampai, dia pun nak riwayatkan hadis tu, dia nak bagilah hadis, dia pun dia pun riwayatkan dengan sanad dia pada murid ni, tuan-tuan. Tetapi Muhammad bin Fadal ni kata, tuan guru macam mana, boleh tak saya cadangkan? Tuan guru pakai kitab ada kat library dah dalam rumah lah, nak pergi ambil kitab. Tuan guru saya cadang, kata murid ni, tuan kalau pakai kitab lagi saya suka lah, kalau boleh lah, dengan izin tuan guru ambil dulu kitab, tak apa saya tunggu, lagi bagus riwayat tu. Ini cadangan Muhammad bin Fadal. Tapi tuan-tuan, dalam masa nak bergerak tersebut, Imam Yahya nak masuk ke bilik nak ambil kitab dah ni. Kata murid ni pula, Muhammad kata, tuan guru, tak apalah, riwayat dulu, lepas ni baru tuan guru pergi ambil kitab. Sebab apa berlaku, tuan? Takut sekarang dia pergi masuk bilik tak keluar-keluar. Kenapa tak keluar-keluar? Telah pergi ke Baqi', telah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu sangat mereka menjaga waktu, takut ilmu tu tak dapat diwarisi. Maka itulah proses penjagaan waktu yang begitu kedekut, begitu teliti, begitu detail, tuan-tuan, dalam kehidupan mereka. Moga-moga insya-Allah sedikit sebanyak semangat perjuangan mereka ini mengalir pada diri kita masing-masing, insya-Allah. Keberkatan mereka juga insya-Allah kita harapkan, tuan-tuan, mengalir juga pada diri kita masing-masing, insya-Allah. Jadi bulan depan kalau ada rezeki, kita sambung pula kisah-kisah yang lain. Tamaknya Imam Jahiz, tamaknya Imam Fatah bin Khakan, tamaknya Ismail Al-Qadhi terhadap ilmu, tuan. Banyak lagi kisah-kisah menarik yang kita nak wariskan kepada generasi kita, kepada diri kita yang pertama ni, dan kepada masyarakat kita, tuan. Betapa ilmu ni bukannya murah, betapa ilmu ni bukan mudah, tuan. Sama-sama hargai ilmu. Moga-moga kita hargai para ulama, kita akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kitab lagi nak beli kitab, yang nak infak pun ada tabung di luar sana untuk madrasah. Terima kasih, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bahagia dan juga dan sebagai seperti tadi. Maklumat bagi kita dekat dua